Hai hamba semua, Cik Syira kat sini. Cik Syira adalah orang yang sentiasa yakin dan percaya bila kita ada ilmu yang betul dalam pendidikan kulit. Kamera kat sini. So orang tak boleh game kita bila kita nak beli skincare. Sebelum tu hampa subscribe dulu channel ni, tekan butang loceng untuk pastikan hampa sentiasa up to date dengan Cik Syira. Okay, video kali ni Cik Syira sangat aku excited nak share dengan hampa skincare journey Cik Syira. Macam mana cara Cik Syira capai kulit yang dia bukan saja bebas jerawat, tapi jerawat tu dah kurang naik, dan dalam masa yang sama kulit Cik Syira improve dari segi tekstur, dari segi dia punya warna kulit yang sekata, dari segi shining, shimmering, splendid kulit aku. Dia penuh dengan suka duka. Tak adalah suka duka, dia bukan drama. Aku bukan jenis perempuan yang suka drama, okay, cerita dia penuh dengan komitmen, committed, kesungguhan dan juga sifat tidak putus asa mencari ilmu. Okay, so nak tahu cerita dia macam mana? Sebelum aku merepek, jom kita tengok. Okay, cerita dia macam ni. First kali dulu masa Cik Syira buat video Cik Syira tentang breakout journey yang ada dekat YouTube hari tu, kulit Cik Syira memang dah kurang jerawat, tapi dia macam ni tau, dia still ada parut yang banyak. Dia still macam aku tak puas hati lah dengan tekstur dia, dengan colour kulit dia, tona kulit yang tak sekata. Yang masa tu puas hati cuma jerawat dah tak ada, breakout dah tak ada. So aku pun teruskan usaha aku untuk cari jalan macam mana nak pudakkan parut pula. Sebab dia macam ni tau, proses kita kalau kita breakout, kita ada masalah kulit, kita kena tahu benda apa yang first dulu kita kena baiki. Contoh macam Cik Syira, okay, first dulu aku nak fokus baiki adalah jerawat. So lepas pada buat video yang Cik Syira pernah share sebelum ni, dah settle dah urusan jerawat. Kedua adalah apa yang Cik Syira cari adalah macam mana cara nak settlekan parut. Apa yang Cik Syira buat adalah Cik Syira pakai balik tretinoin yang retinoid acid yang doktor bagi kat Cik Syira tu. Sebab retinoid acid ni adalah ingredient yang memang dia boleh bantu untuk pudakkan parut. Tapi dia jadi masalah pada aku tau, bila aku pakai retinoid acid balik dan kulit aku jadi breakout balik. So aku macam mana masalah aku nak selesai ni kalau macam kulit aku pakai ni dia jadi breakout balik. So aku pun carilah ilmu, buat kaji dermatologist yang sharing, cari info daripada tempat-tempat yang aku boleh percaya lah. So aku jumpa banyak dermatologist, banyak doktor yang dia cerita, dia akan cakap kalau acne, kalau masalah jerawat, breakout, hanya satu ingredient ni je yang super power, yang memang orang guna satu ingredient ni je, iaitu retinoid acid. Dan tretinoin adalah satu ingredient yang paling efektif. Bukan paling efektif lah, dia macam paling kuat untuk orang yang masalah jerawat yang sangat teruk dan parut yang sangat teruk. So aku macam pelik, macam apa lagi yang aku nak cari, sebab jawapan tu dah ada depan mata aku. Dia macam faham tak? Dia macam hang cuba cari jawapan baru, benda baru dalam hidup hang untuk skin hang, tapi hang tetap menjumpai jawapan yang sama. So aku pun declare dan aku pun macam terima kenyataan, oh rupanya memang ingredient yang doktor bagi kat aku ni, iaitu tretinoin ni, adalah bahan yang memang dah bagus dah. Memang bahan ni memang terbaik dah. Maybe cara aku pakai tu adalah cara yang salah. So Cik Syira keep cari ilmu, dan Cik Syira jumpa satu doktor ni. Dia doktor dekat TikTok dan dia doktor ni famous lah, Dr. Shah, Dr. Munib Shah. Dia ni seorang Pakistani, seorang Muslim Pakistani yang tinggal dekat US tak silap. Dia ada buat sharing tentang satu video yang buka mata aku tau. Satu video ni dicerita tentang seorang patient ni. Dia bagi tahu lah rutin seorang patient ni sebelum jerawat dia ataupun kulit dia ada improvement, jerawat dia sembuh lah kan, kulit dia ada improvement, patient ni pakai ni vitamin E, vitamin ni, lepas tu produk yang macam-macam ni. Lepas tu dia tulis selepas dia tukar, doktor tu bagi rutin baru dekat dia, hanya 3 produk je doktor tu bagi, dan kulit dia boom, hang nampak macam wow, shining, shimmering, splendid. Hampa boleh tengok video tertarik dengan video perkongsian doktor tu, dan aku pun stalk dia punya komen. Dia orang tanya dia, doktor, adakah dia punya rutin sebelum ni tak okey ataupun tak elok? Doktor tu jawab, rutin dia bukan tak okey, tak elok, rutin tu okey. Cuma
dia ada problem kat sini, dia tak ada bahan yang berfungsi untuk target masalah acne dia. So acne dia takkan pulih selagi tak ada ingredient yang target masalah acne. Retinoic acid yang patient dia pakai dalam ni adalah tretinoin. So aku pun macam, kenapa aku tak boleh dapat kulit yang macam tu sedangkan ingredient yang dia pakai sama macam aku pakai. So aku pun macam start balik berteleku balik, cari balik apa salah aku pada rutin aku. Aku check balik. So Cik Syira decide untuk, masa tu Cik Syira decide untuk stop benda-benda yang tak perlu pada rutin skincare Cik Syira. Aku dah tak ingat rutin apa yang aku buat masa tu, memang banyak. Lepas tu aku stop, aku back to basic. Cik Syira check balik, okay, cleanser aku ni sekarang ni okay tak aku pakai. Aku pakai cleanser simple kan. So aku tengok, okay, tak ada masalah. Lepas aku cuci muka, aku tak rasa muka aku ketat ke, tak rasa apa, aku rasa selesa dan aku rasa seronok. Lepas tu aku check, aku pakai moisturizer ni okay tak. Masa tu aku dalam keadaan banyak test moisturizer baru lah. So kulit aku jadi macam tak menentu. So aku check balik, apa moisturizer aku dulu yang aku pakai okay. Dulu aku pernah pakai apa tu? Icon moisturizer kan. So aku pakai baliklah Icon moisturizer. Bila pakai Icon moisturizer dan aku layerkan dengan tretinoin, aku jadi pedih. Kulit aku rasa macam, weh, pedih nak mampus weh. Bila letak tretinoin, lepas tu layerkan dengan moisturizer Icon. So pedih, aku stop. Bila aku check balik ingredient dalam tu, oh rupanya dalam tu ada fragrance yang sangat tinggi. So aku stop. Lepas tu aku teringat satu moisturizer yang aku pernah try dulu. Aku pernah try Ceradan. Dan aku lupa kata aku pernah try Ceradan tu, dia punya impact ataupun kesan yang Ceradan boleh bagi kat aku masa aku pakai first day aku try. Malam tu aku pakai, esok pagi tu aku bangun pagi, aku rasa kulit aku macam, dia tak kering, dia rasa macam, hang tahu tak, dia macam bangun pagi kan, hang rasa kulit hang macam normal, tak berminyak, tak kering, rasa macam pelan-pelan macam tu. So aku pun macam, okay, aku akan terus, aku decide untuk pakai Ceradan. So aku beli balik Ceradan dan aku pakai Ceradan. Based on apa yang aku belajar, sunscreen, chemical sunscreen ni adalah bahan yang dia boleh trigger juga sensitivity pada kulit kita, pada kulit-kulit yang sensitif. So masa tu sebenarnya aku dah decide, masa yang lepas aku tengok video doktor tu, aku decide untuk buat satu benda yang aku tak pernah buat lagi dalam rutin skincare aku, iaitu pakai produk yang selamat untuk sensitive skin. Itu je yang aku tak pernah buat. So aku decide, okay, mulai sekarang aku cuma nak pakai ataupun aku nak cari produk baru aku ni yang mesti produk tu sesuai untuk sensitive skin ataupun dia tak ada bahan-bahan yang boleh sensitifkan kulit aku. So apa yang Cik Syira jumpa adalah simple ni dah okay. Dia memang okay untuk sensitive skin. Untuk aku okay lah kan. Dan Ceradan ni memang okay. Dan satu lagi aku cari produk ni. Aku terjumpa produk ni. Sebelum ni Cik Syira pakai chemical sunscreen dan dia okey lah. Dia macam texture dia tu kita selesa. Kita rasa macam dia tak melekit. Tapi macam lepas aku pakai, dia macam ni lah. Tapi bila Cik Syira pakai, Cik Syira layerkan yang ni. Pakai yang ni. Lepas tu pakai moisturizer dan juga layerkan dengan ni, aku rasa pedih. So Cik Syira decide untuk cari mineral sunscreen sesuai untuk kulit yang sensitif. So aku jumpa lah yang ni. So benda ni aku cerita, dia proses yang panjang tau. Dia bukan macam satu hari yang boleh jumpa tak. Dia ambil masa dalam, aku tak tahu nak kata apa, dari awal 2020. Masa tu aku memang masa awal 2020 tu aku sangat committed untuk cari, untuk perbaiki rutin aku yang baru. Macam mana nak cerita, aku ni macam semangat sangat sampai depan kamera aku duduk kan. So dari awal 2020 sampailah aku betul-betul start jumpa produk yang okey. Masa tu dah bulan 9 ni, bulan 6 macam tu. Bulan 6 ke bulan 9 aku tak ingat proses tu. Tapi masa tu kulit aku macam still bermasalah lagi. Masa tu Cik Syira tak betul-betul fokus pada satu rutin. Aku main pakai capok macam tu. So lepas Cik Syira jumpa rutin yang memang macam bagi aku memang basic yang okey. 3 benda ni basic Cik Syira. So aku pun start balik pakai tretinoin. Lepas aku start balik pakai tretinoin, cara aku pakai macam ni. Aku check balik. Dulu aku pakai tretinoin, dia macam ni tau. Hampa kalau hampa ada acne, hampa kena check balik apa masalah hampa. Hampa kena tengok balik, hampa kena tenung balik apa masalah hampa. Macam aku buat ni, aku check balik. Dulu aku pakai tretinoin,
apa masalah aku, apa kesan yang bagi pada kulit aku bila aku pakai tretinoin. Kesan yang aku dapat dulu, bila setiap kali aku pakai tretinoin, kulit aku akan jadi macam pedih, akan jadi merah-merah, akan jadi macam tak selesa. Dan lepas tu kulit aku akan kering dan hampa boleh nampak lah, dia macam ada lapisan-lapisan kulit yang macam mengelupas kecil-kecil tu kan. Hang akan rasa macam tu. So apa yang aku decide, aku fikir okay macam ni, aku tak mau kulit aku kering. Aku nak kulit aku bangun pagi, macam aku pakai Ceradan tu, kulit aku nampak macam kulit normal, kulit baby. So apa yang aku buat bila aku layerkan tretinoin, waktu malam aku cuma pakai malam je. Cik Syira cuma pakai malam je. Cik Syira layerkan tretinoin ni, Cik Syira cuci muka malam sebelum tidur, cuci muka, buat double cleansing semua tu. Lepas tu Cik Syira pakai tretinoin dan Cik Syira pakai Ceradan moisturizer. Dan apa yang aku buat adalah aku letak banyak gila, aku layer banyak gila Ceradan ni supaya esok bangun pagi kulit aku tak kering. Tu je yang aku nak. Walaupun rasa macam sedikit melekit lah awal-awal tu kan, rasa macam tak selesa, tapi aku fikir tak apalah, aku nak tidur kan. Dan aku nak efek esok pagi, aku nak kulit aku macam baby macam tu. Aku tak fikir lah apa yang aku pakai sekarang ni macam melekit ke apa. Aku fikir esok pagi aku mesti akan dapat result ni. So aku buat setiap malam macam tu. Apa efek yang Cik Syira dapat lepas layerkan tretinoin dengan Ceradan ni adalah memang aku dapat efek kulit aku tak kering langsung. Memang kulit Cik Syira lepas pakai tretinoin, bila Cik Syira layerkan dengan produk ni, dia tak kering. Rasa macam apa, kulit Cik Syira tu dia tengah diperbaiki dengan smooth. Tak rasa macam pedih, rasa macam okey lah. Tapi cuma ada satu benda, dia macam naik merah-merah. So aku macam it's okay. Lepas tu lah yang naik merah-merah Cik Syira pakai yang ni, sebab ini kan soothing ingredient kan. So Cik Syira start layerkan dengan yang ni. So setiap malam Cik Syira akan pakai, cuci muka, buat double cleansing. Lepas tu letak aloe vera guardian ni. Lepas tu dah kering aloe vera tu, aku letak tretinoin dan aku letak Ceradan moisturizer, dan lepas tu aku tidur lah. Lepas tu aku terjumpa satu video ni dekat TikTok. Ada seorang budak perempuan ni, Cik Syira tak ingat nama dia, dan sekarang ni pun dah tak nampak video dia naik dekat FYP Cik Syira. Dia ada share tentang, dia selalu tunjuk pasal kulit dia tau, share tentang skincare dia. So orang macam dia macam ni tau, dia share tu di close up kulit dia. Hang tengok kulit dia tu macam licin, macam baby skin lah. Lepas tu adalah budak-budak ni komen, dia bertanya umur dia berapa. Umur dia 29 tahun. Aku macam 29 tahun kulit macam ni. So Cik Syira pun stalk dia. Betul ke aku sebut stalk? Stalker. I'm stalker lah kan. Aku pun stalk dia. Aku tengok dekat dia punya video kan. Lepas tu dia ada share, ada orang minta dia share tentang rutin skincare dia. Dia bagi tahu lah rutin skincare dia. Dia pakai, kulit dia dulu memang teruk. Dia kulit yang dia kulit yang acne prone dan juga oily skin macam aku, sebiji macam aku. Dan dia tunjuk kulit dia dulu kusam. Kulit dia macam kita, macam sebelum kita dapat kulit yang cantik, macam tu lah kulit orang tu. Macam tu. So apa yang dia cakap, dia kata rahsia dia adalah dia layerkan dia punya hada labu. Bukan hada labu ni lah, hada labu hydrating yang color gold tu. Dia pakai yang tu, dia layer kan. Lepas tu dia letak banyak jugalah dia punya rutin. Yang aku tertarik, satu rutin yang dia pakai ni adalah Adipelin, iaitu retinoid acid lah, OTC retinoid acid. Dia pakai Adipelin. Dia kata dia pergi orang farmasi bagi kat dia yang ni untuk rawat acne dia, untuk rawat kulit yang kusam, dan juga untuk rawat texture skin kot. Dia kata dia pakai tu untuk dia beli Adipelin tu untuk texture skin, tak silap aku lah. Lepas tu dia kata orang farmasi ni kata kat dia, ke doktor lah, aku tak ingat lah cerita dah. Doktor kata kat dia, Adipelin ni kalau awak nak dapat efek macam full satu muka, pakai satu muka. Dia boleh pakai satu muka. So aku pun macam, yo kau boleh pakai satu muka. Sebab aku pernah dengar orang pakai satu muka, dan aku tak berani pakai. Cik Syira tak berani pakai tretinoin ni satu muka sebab Cik Syira punya pengalaman lah sebelum ni pakai, kulit aku break up tau. Dia macam, so aku takut nak letak satu muka. Lepas tu Cik Syira pun macam, biar betul kalau dia boleh pakai satu muka, kulit dia macam ni, aku pun mesti boleh pakai satu muka. Sebab aku punya basic dah kukuh. Dan aku pula pakai tretinoin kot, bukan pakai Adipelin. Tretinoin ni lagi bapak dia punya kesan dia lagi cepat. So Cik Syira pun macam, tak apalah,
aku berserah lah pada Allah. Kalau kulit aku jadi macam mana pun, aku nak try pakai satu muka. So macam ni, Cik Syira tak takut. Masa tahap ni Cik Syira dah rasa macam berani untuk try letak retinol acid ni satu muka. Sebab aku berani, sebab aku yakin basic aku dah okey. Aku yakin macam ni tau. Aku yakin kalau kulit aku tak okey, bila aku stop semua benda dan aku pakai Ceradan, kulit aku okey balik. Ni Ceradan lama, Ceradan yang baru, packaging baru. So kulit aku akan okey balik. So macam Cik Syira macam okey, aku tak ada masalah untuk try aero produk. Sebab aku dah jumpa satu produk yang memang sebagai penyelamat kulit aku kalau dia breakout. So aku pun pakai satu muka. Dan lepas aku pakai satu muka, tak payah cerita kat hampa, result dia. So efek dia lepas aku buat rutin tu, aku bangun pagi, aku sangat-sangat happy. Sebab setiap kali bangun pagi, aku akan ambil cermin aku pergi depan tingkap, cari cahaya lah kan. Lepas tu aku tengok dekat-dekat, aku tengok ada jerawat baru tak? Kulit aku nampak macam licin-licin tak? Ya, memang kulit aku nampak macam kulit normal. Dia tak berminyak sangat, dia tak kering, dan dia tak ada nampak mengelupas. Dia nampak macam kulit baby. So aku pun macam, yes, inilah result, ataupun inilah macam the moment ataupun point yang mengatakan produk yang kita pakai tu memang produk tu dia sedang memberi kesan pada kulit kita. Apa yang aku perlu buat sekarang ni adalah cuma perlu sabar, konsisten dan disiplin. Apa yang Cik Syira buat adalah Cik Syira sabar, konsisten dan disiplin. Cik Syira teruskan pakailah dalam beberapa bulan. So lepas beberapa bulan tu lagi, kulit aku ni still Cik Syira, untuk pengetahuan apa, memang Cik Syira pakai tretinoin ni setiap malam. Dan Cik Syira layerkan sangat tebal dengan moisturizer. Dan masa ni Cik Syira tak buat lagi teknik sandwich. Masa ni, cerita dia macam ni. Masa ni kulit Cik Syira dia tak kering, tapi dia still ada macam merah-merah tau. Dia macam, dia ni macam bintik-bintik macam merah. So aku letak lah aloe vera Garden ni macam nak bagi dia kurang lah. Tapi dia macam ada, still ada. Dan satu lagi problem ni, bila Cik Syira letak tretinoin, aku terlebih letak dekat bahagian area bawah mata ni kan, ataupun dekat sini lah. Kalau aku letak kat sini pun, esoknya kulit aku akan rasa pedih. Dekat area situ je, kat tempat lain okey. So rasa pedih. Aku macam, tak boleh letak kat sini, pedih, bahaya, jangan letak. Sebab tretinoin ni dia macam kuat sikit kan. So aku tak letak. Lepas pada tu, Cik Syira ada teringat dan terjumpa satu sharing ni, ada orang cerita tentang sandwich retinol. Aku dah tahu tentang sandwich retinol ni, tapi aku macam tak berani nak try ataupun tak mau try. Sebab aku fikir macam, kalau aku layerkan moisturizer, lepas tu aku letak tretinoin, aku letak moisturizer, so macam tretinoin aku tu tak cukup power lah kan. Dia macam akan kurang lah dia punya efek dia tu kan. So apa yang Cik Syira jumpa, satu video ni ada orang share, dia kata kalau hang layerkan ataupun hang buat sandwich retinol, ataupun hang letak moisturizer dulu, lepas tu hang letak retinol, lepas tu baru hang letak moisturizer, sandwichkan dia. Dia takkan, maksudnya potensi ataupun efek tretinoin tu takkan berkurang. Dia takkan macam, dia takkan efek pun. Dia takkan buatkan tretinoin tu jadi macam tak berkesan sangat. Tak, dia akan tetap berkesan. Cuma kita buat sandwich retinol tu, sandwich tretinoin tu bertujuan adalah untuk elakkan kulit kita jadi sensitif. Elakkan kulit kita jadi macam sensitif lah. Macam sensitif lah kan, macam betul lah sensitif. Lepas tu aku pun macam cubalah aku try tengok lah kan. Dia kata macam tu, mana tahu macam okey lagi kan. Aku pun try. Cik Syira pun try satu malam tu. Tapi Cik Syira tak letak banyak moisturizer, just letak, layerkan dulu sikit, lepas tu baru letak tretinoin dan letak moisturizer balik. So apa result yang Cik Syira dapat selepas Cik Syira sandwichkan retinoid? Kulit aku jadi macam, kan Cik Syira cakap sebelum ni kulit aku macam merah kan. Kalau kat bawah mata ni dia jadi merah-merah. So bila Cik Syira letak buat sandwich retinol, kulit aku jadi macam tak naik bintik-bintik merah. Dia macam, faham tak? Dia macam tak buatkan kulit hang trigger sensitif. So aku macam betul juga dia kata kita layerkan dia. Tujuan dia adalah untuk mengurangkan kadar kesensitivity. Ya ke? Kadar kesensitifan. Kadar kesensitif. Apa aku cakap ni? Kadar kesensitivity lah. Macam nak mengurangkan kadar kulit kita tu sensitif dengan tretinoin tu. So kita layerkan moisturizer dulu, baru letak tretinoin. Lepas Cik Syira dapat result buat sandwich retinol tu dan dapat result lagi best, kulit aku macam tak rasa pedih. Kalau letak tretinoin kat bawah ni pun dah tak rasa pedih.
apa yang aku buat, aku konsisten je lah. Cik Syirah buat, apa yang Cik Syirah buat adalah aku teruskan konsisten dengan rutin tu. Cik Syirah teruskan konsisten dengan rutin tu minimum aku buat 3 bulan. Minimum 3 bulan Cik Syirah konsisten dan memang Cik Syirah nampak improvement. Benda yang paling best kat sini adalah kita akan perjin kalau pakai produk yang ada retinoid acid ni. Dan perjin tu tak semua orang. Kalau macam kulit kita memang ada banyak micro whitehead dalam kulit kita ni, dia akan perjin lah. Kalau kulit kita bersih daripada bahan-bahan tu, mungkinlah orang tu tak akan perjin. Tapi kulit aku perjin. Apa yang Cik Syirah suka masa Cik Syirah melalui proses perjin adalah perjin aku tu perjin yang smooth je. Dia macam ni tau, kulit hang bila hang dah layer kan, kulit hang tak rasa kering, kulit hang tak rasa macam pedih, kulit hang tak rasa macam sakit. Dia perjin dalam keadaan kulit hang rasa tenang dan tenteram. Hang faham tak? Dia tenang dan tenteram. Maksud dia macam ni, kulit kita perjin, tetap naik-naik jerawat baru. Dia ada jerawat kecil-kecil, tapi jerawat tu tak inflame, dia tak rasa sakit, dia tak rasa kering dan dia hilang dengan cepat. Itulah yang Cik Syirah maksudkan. Perjin yang aku lalui sangat smooth bila aku buat teknik layering ni, sandwich retinoid ni. So itulah apa yang Cik Syirah buat. Dan lepas tu apa lagi yang aku buat? Saya cerita dia kat mana? 3 bulan. Panjang dah aku cerita ni. Okay, lepas Cik Syirah settle melalui 3 bulan, tak sampai 3 bulan kot, dalam sebulan 2 bulan macam tu, aku perjin. So Cik Syirah lepas habis perjin tu, Cik Syirah keep fokus lah dengan rutin tu. Still pakai tretinoid ni sampailah habis. Ni sampai habis. Dan ni tube yang kedua yang Cik Syirah dapat daripada doktor. Doktor ada bagi, dulu dia ada bagi satu. So aku pun habiskan satu lagi. Dan ini yang sekarang ni lah yang Cik Syirah pakai. So Cik Syirah just rutin aku cuma aku keep konsisten dengan benda tu je. So lepas tu, lupa satu lagi aku nak cerita. Masa tempoh perjin tu, dan aku ada tengok pasal budak perempuan tadi kan yang dia pakai, dilayerkan dengan hada labu kan. So aku pun macam tertarik lah dia pakai hada labu. Aku pun nak try lah hada labu gedik nak pakai. Saja gedik sebab tengok orang buat rutin skincare letak hada labu, kita pun nak letak. Dia bukan apa, dia saja gedik. Dan satu lagi aku pun fikir macam kulit aku pakai tretinoid ni macam kering kan. So aku pun nak letak something yang buatkan kulit aku rasa tak kering. So Cik Syirah pun add on benda ni. Apa yang Cik Syirah pakai? Cik Syirah akan pakai Cik Syirah akan buat double cleansing. Lepas double cleansing, Cik Syirah akan pakai lotion hydrating ni. Lepas tu letak aloe vera ni. Lepas tu letak moisturizer, letak tretinoid dan letak moisturizer balik. Itu rutin harian Cik Syirah. Kalau siang Cik Syirah tak akan pakai tretinoid. Cik Syirah just pakai macam biasa, cuci muka, pakai yang ni. Lepas tu pakai moisturizer dan juga pakai sunscreen. Sunscreen adalah benda yang sangat-sangat penting kalau kita dalam proses untuk rawat masalah parut kita. Lepas tu sampailah dekat 5 bulan macam tu. Masa tu Cik Syirah ingat, Cik Syirah start pakai betul-betul fokus dengan rutin tu masa bulan 10 tahun 2020. Bulan 10, kalau 5 bulan, 10, 11, 12, 1, 2. Sampai bulan 2. Sampai bulan 2 2021, Cik Syirah macam start macam dah rasa puas hati. Dia bukan puas hati macam mana, rasa macam okay, jerawat dah kurang naik. Lepas tu kulit aku yang dulu kusam nak mampu dia macam kusam macam ni tau. Kusam macam mentol yang terpadam. Tiba-tiba bila fokus dalam masa 5 bulan, aku nampak kulit aku macam mentol yang bercahaya balik. So aku pun macam okay lah, aku nak kurangkan tretinoid dan aku nak fokus hydrate kulit aku. Lepas tu Cik Syirah pun stop kejap tretinoid dan Cik Syirah fokus cuma buat layering buat teknik 7 layer lotion kan. Tapi aku tak buat 7 lah sebab aku tak mampu buat 7. Sebab kulit aku macam rasa macam buat 7 tu macam over sangat. So Cik Syirah maksimum Cik Syirah buat 5 teknik. Cik Syirah buat 5 layer pakai toner. Lepas cuci muka aku akan layer 5 kali. Ataupun kalau aku malas aku akan buat 3 kali je. Apa yang Cik Syirah buat lepas Cik Syirah stop tretinoid, Cik Syirah just fokus hydrating kulit Cik Syirah. Masa tu lah aku dapat kulit yang nampak plump, nampak macam toing-toing, nampak macam, faham tak? Nampak macam kulit orang Korea yang macam nampak berembun. Embun, dewy skin. Nampak macam dewy skin. Macam aku pun macam cantiknya kulit aku. Tak pernah tengok, tak pernah rasa, tak pernah dapat. So aku macam wow, memang power.
So itulah rutin yang Cik Syira buat sampai sekarang ni. Dan sekarang ni Cik Syira just macam aku adjust lah. Aku tengok kalau macam kulit aku kering sangat, aku akan macam stop tretinoin, aku pakai just buat hydrating dalam masa seminggu. Lepas dah kulit okey dalam masa seminggu, aku rasa macam kulit aku macam ada jerawat naik apa semua, aku akan start pakai macam ni. Start pakai tretinoin ataupun start add on tretinoin dalam rutin Cik Syira. Sampailah tretinoin ni habis. Okay, itu saja yang Cik Syira nak share dengan hampa. Itulah rahsia ataupun apa benda yang Cik Syira pakai. Tak ada lagi benda yang terselindung aku pakai. Inilah rutin Cik Syira yang Cik Syira pakai. So, apa yang Cik Syira nak sampaikan ke hampa, apa yang aku pakai tak semestinya akan sesuai pada kulit hampa. Dan apa yang aku cerita ni tak mungkin kalau hampa try mungkin sesuai dengan kulit hampa. Dia macam tengoklah penerimaan kulit masing-masing. Kalau hampa nak try apa yang rutin Cik Syira buat, boleh. Produk nak try macam produk yang Cik Syira pakai pun boleh. Cuma kena tengok penerimaan kulit masing-masing. Buat teknik 7 layer lotion kan. Tapi aku tak buat 7 lah sebab aku tak mampu buat 7. Sebab kulit aku macam rasa macam buat 7 tu macam over sangat. So Cik Syira maksimum Cik Syira buat 5. Teknik Cik Syira buat 5 layer pakai toner. Lepas cuci muka aku akan layer 5 kali. Ataupun kalau aku malas aku akan buat 3 kali je. Apa yang Cik Syira buat lepas Cik Syira stop tretinoin, Cik Syira just fokus hydrating kulit Cik Syira. Masa itulah aku dapat kulit yang nampak plump, nampak macam toing-toing, nampak macam, faham tak? Nampak macam kulit orang Korea yang macam nampak berembun, embun, dewy skin, nampak macam dewy skin. Macam aku pun macam cantiknya kulit aku, tak pernah tengok, tak pernah rasa, tak pernah dapat. So aku macam wow, memang power. So itulah rutin yang Cik Syira buat sampai sekarang ni. Dan sekarang ni Cik Syira just macam aku adjust lah. Aku tengok kalau macam kulit aku kering sangat, aku akan macam stop tretinoin, aku pakai just buat hydrating dalam masa seminggu. Lepas dah kulit okey dalam masa seminggu, aku rasa macam kulit aku macam ada jerawat naik apa semua, aku akan start pakai macam ni. Start pakai tretinoin ataupun start add on tretinoin dalam rutin Cik Syira. Sampailah tretinoin ni habis. Okay, itu saja yang Cik Syira nak share dengan hampa. Itulah rahsia ataupun apa benda yang Cik Syira pakai. Tak ada lagi benda yang terselindung aku pakai. Inilah rutin Cik Syira yang Cik Syira pakai. So, apa yang Cik Syira nak sampaikan ke hampa, apa yang aku pakai tak semestinya akan sesuai pada kulit hampa. Dan apa yang aku cerita ni tak mungkin kalau hampa try mungkin sesuai dengan kulit hampa. Dia macam tengoklah penerimaan kulit masing-masing. Kalau hampa nak try apa yang rutin Cik Syira buat, boleh. Produk nak try macam produk yang Cik Syira pakai pun boleh. Cuma kena tengok penerimaan kulit masing-masing. Okey, satu lagi benda yang sangat-sangat penting yang Cik Syira nak sampai dekat sini lepas apa yang aku cerita tentang rutin aku adalah tentang produk yang the moment yang buatkan kulit aku jadi basic aku jadi makin okey adalah bila Cik Syira stop produk yang ada bahan-bahan yang boleh sensitifkan kulit. Terutama benda yang paling aku stop adalah fragrance. Kerana kulit aku bila aku stop fragrance, kulit aku nampak lagi okey. So aku pun decide yang rupanya fragrance lah yang menjadi musuh aku selama ni, yang buatkan kulit aku jadi macam ni. Sebenarnya dia macam ni tau. Aku bukanlah benci pada fragrance. Dulu aku adalah orang yang suka pada fragrance. Sebab fragrance ni walaupun dia ada banyak kekurangan, tapi dia ada sedikit manfaat dia. Sedikit manfaat dia adalah wangi lah. Dan apa lagi manfaat lain? Wangi je lah. Dan kalau dari segi bisnes, orang kata fragrance ni boleh buatkan orang ingat brand tu. Tapi aku cakap satu je, sekarang ni kita pakai untuk muka kita, bukan kita nak ingat bisnes tu. Okay, kita pakai untuk dapat result pada muka kita. So lepas aku stop ingredient ataupun produk yang ada fragrance, kulit aku nampak sangat-sangat improvement, sangat-sangat nampak improve lah. Nampak macam dah tak problem. Bila aku buat layering, tak problem. So apa yang Cik Syira nak cakap kat sini, kalau hampa selama ni pakai produk yang tak pernah, walaupun basic hampa buat, tak pernah okey, hampa check balik ingredient. Fragrance bukan satu masalah besar pada semua orang, tapi fragrance boleh jadi masalah besar pada sesetengah orang. Kalau hampa rasa dah semua benda hampa buat, tapi satu benda je hampa lupa buat macam aku, stop
produk-produk ataupun ingredient yang tak okey, so hampa try lah buat benda tu. Kerana fragrance ni, dulu aku adalah orang yang suka fragrance, tapi bila aku buat dan aku mengalaminya sendiri, aku jadi orang yang macam, okay, fragrance dalam skincare is no for me. Sebab fragrance lah yang buatkan aku rasa macam menderita selama ni. Yang entahlah, aku tak mau buruk-buruk dengan fragrance. Dia macam ni tau, kalau hampa pakai satu produk tu dan produk tu berkesan dengan kulit hampa dan kulit hampa okey, tapi produk tu ada fragrance ataupun produk tu ada essential oil, tak ada masalah, hampa boleh teruskan pakai sebab okey dengan kulit hampa. Cuma aku pakai tak okey. Sebab tu aku macam okay, aku tak nak fragrance. Dan aku juga tak recommendkan kepada orang lain produk yang ada fragrance. Sebab dia macam ni, aku tak tahu hampa ni boleh pakai fragrance ke tak boleh pakai fragrance. Tapi bila aku recommend kepada hampa produk yang bebas daripada fragrance, itu akan menyelamatkan kebanyakan kulit. Tak ada orang yang kalau dia tak pakai fragrance, kulit dia jadi tak okey. Tak ada. Kalau dia pakai fragrance, kemungkinan kulit dia okey ataupun tak okey je. 50-50. Tapi kalau dia stop tak pakai fragrance, of course kulit dia akan okey. So, apa yang aku nak cakap kat hampa tentang irritating ingredient ni, sebenarnya produk yang ada bahan-bahan macam tu lah, dia berpotensi untuk sensitifkan kulit kita. Dia berpotensi untuk macam trigger merah-merah. Dia berpotensi untuk buatkan kulit kita rasa macam kita pakai ni okey, tapi bila aku layerkan dengan bahan ni tak okey. Kalau hampa nak pilih jalan yang selamat, hampa elakkanlah benda-benda macam tu. Apa yang aku cakap ni dari hati aku, kerana aku bukan nak buruk-burukkan mana-mana produk yang ada fragrance ataupun nak kata jangan pakai produk-produk macam ni. Cuma apa yang aku nak sampaikan kat hampa ni adalah, aku nak hampa dapat result. Setiap produk ataupun setiap rutin yang hampa buat, setiap produk yang hampa pakai, setiap rutin yang hampa buat, hampa dapat result. Hampa jangan buang masa lagi try produk-produk yang macam kita dah tahu benda ni kemungkinan boleh sensitifkan kulit kita. So, itu saja apa yang aku nak sampaikan pada hampa. Ingredient tentang rutin Cik Syira, tentang macam mana cara nak layer, macam mana cara nak adjust rutin. Cara nak adjust rutin dia macam tu lah. Macam aku cerita kat hampa tadi tu lah, dari awal sampai last. Hampa kena tahu, hampa kena check balik apa produk yang hampa pakai okey. Hampa kena check satu-satu, hampa kena sabar. Hampa tak boleh gelojoh dalam skincare. Dalam rutin skincare, hampa tak boleh gelojoh. Hampa kena sabar, hampa kena cari ilmu. Dan yang paling penting, hampa kena tahu macam mana nak menyeimbangkan kulit. Sebab kulit ni, macam mana kita nak jaga dia adalah bukan tentang produk ataupun bahan apa yang power yang kita boleh pakai. Tak. Dia adalah tentang keseimbangan. Apakah bahan yang dia boleh menyeimbangkan kulit aku. Bila aku pakai, dia seimbang. Kering dengan berminyak. Kering dengan basah lah. Kering dengan berminyak. So dia kita tahu macam mana nak seimbangkan dia. Contoh macam Cik Syira kan. Okay, bila aku pakai tretinoin, setiap hari dalam masa seminggu, kulit aku jadi, aku rasa macam tak selesa lah, rasa macam makin kering. So aku stop kejap. Aku buat rutin yang banyak kepada hydration, banyak kepada bagi balik kelembapan. So macam dah okey sikit, barulah aku adjust balik pakai produk tu. Yang penting kita tahu produk yang kita pakai tu dah okey lah dengan kulit kita. So, itu saja daripada Cik Syira, apa yang Cik Syira nak cerita dekat hampa. Panjang lebar ni, panjang berjela. Dan yang last sekali, apa yang Cik Syira nak buat, Cik Syira tahu hampa yang tengah tengok ni adalah hampa yang tengah struggle nak perbaiki masalah kulit hampa, nak dapat kulit yang lebih baik. Dia macam ni tau, perempuan kita bukannya nak macam nak cantik. Macam mana nak kata, bukan macam nak cantik tu macam nak menunjuk ke orang, tapi cukuplah sekadar kita ni ada penampilan muka kita yang kemas, yang rapi, yang bersih. Cukuplah benda tu. Itulah sebab kenapa kita usaha, kenapa kita teruskan tak berputus asa dalam kita punya journey skincare ni, dalam kita punya journey jerawat, pejuang parut pada muka. Cik Syira faham? Sebab kadang masalah kulit ni dia bukan semata-mata pada masalah kulit. Dia adalah masalah emosi. Ataupun dia adalah satu masalah, ataupun dia mungkin menjadi satu penyelesaian pada something benda yang kita nak dalam hidup kita. Contoh macam, aku nak kulit yang bersih, yang nampak kemas, yang rapi, supaya aku boleh berdepan dengan orang dengan yakin. Bila aku berdepan dengan orang dengan yakin, aku boleh dapat kerja, ataupun aku boleh dapat macam contoh orang lain nak tackle seseorang, ataupun aku boleh
Macam mana aku boleh meyakinkan orang yang aku mampu untuk lakukan benda tu. Ataupun ia satu kepuasan untuk aku menjadi seseorang macam tu. So itulah sebenarnya yang kita sedang perjuangkan. Benda last sekali yang Cik Syira nak tinggalkan kat hampa, Cik Syira akan bagi recommendation produk yang selamat. Dia ada formulation yang bagus, yang tak irritate kulit. Dia ada bahan-bahan yang bagus dan juga dia bebas daripada bahan-bahan yang boleh irritate kulit. Iaitu Cik Syira nak recommend kat hampa, first kali adalah cleanser. Ini adalah cleanser yang Cik Syira recommend dekat hampa, yang selamat ataupun yang sensitive skin friendly ataupun acne skin friendly, ataupun dia sebenarnya macam ni tau. Dia kebanyakan kulit dia friendly. Dia kebanyakan kulit selamatlah pakai sebab dia tak ada bahan-bahan yang boleh irritate kulit kita. Produk-produk ni hampa boleh tengok dekat link description Cik Syira dekat bawah. Dan juga ini adalah moisturizer, recommendation moisturizer untuk kulit hampa. Link dia hampa boleh tengok description Cik Syira dekat bawah. Dan juga ini recommendation retinoid acid untuk kulit hampa yang ada acne, yang ada parut, yang nakkan improvement pada tekstur kulit, pada apa lagi. Hampa boleh tengok semua ni dekat link description Cik Syira kat bawah. Dan juga last sekali adalah sunscreen. Sunscreen yang Cik Syira recommend dekat hampa yang bebas daripada bahan-bahan yang boleh irritate kulit. Dan juga semua sunscreen ni adalah physical sunscreen. Itu saja pada Cik Syira. Cik Syira sangat-sangat berharap apa yang Cik Syira cerita, apa yang Cik Syira share dengan hampa ni membantu hampa sedikit sebanyak. Dan juga produk yang Cik Syira recommend ni adalah produk yang dapat membantu hampa sedikit sebanyak. Dan Cik Syira sangat berharap banyaklah membantu kan. Sebab aku sangat-sangat berharap, aku sangat-sangat rasa macam puas hati bila hampa dapat kulit yang hampa idamkan. Bila hampa pakai produk dan hampa puas hati dan hampa dapat result yang baik. Sebab dia macam ni tau. Kita pada zaman dulu kita berada dalam skincare Malaysia ni, dia berada dalam zaman kegelapan. Yang kita tak tahu produk ni apa fungsi dia, main pakai je, main dengan harapan kulit cantik macam mana pun kita tak tahu. So apa yang aku harapkan adalah ilmu yang aku share dengan hampa, produk-produk yang aku recommend dekat hampa ni sedikit sebanyak dapat mengeluarkan hampa daripada zaman kegelapan itu. So itu saja pada Cik Syira. Aku tak mau merepek panjang lagi dengan hampa, dah berapa minit dah ni. Dan kalau hampa ada persoalan, pertanyaan, kekeliruan apa yang Cik Syira share ni, hampa boleh komen dekat bawah. Cik Syira suka untuk baca komen hampa. Dan juga Cik Syira akan reply komen hampa insya-Allah. Dan kita jumpa lagi di next video. Okay, Assalamualaikum.